21 Oktober setiap tahun merupakan tarikh bagi negara kita menyambut Hari Alam Sekitar Negara. Persoalan yang timbul, bagaimana keadaan alam sekitar di negara kita pada masa kini? Adakah baik ataupun buruk? Apakah usaha yang telah dan akan kita lakukan dalam memelihara alam sekitar di negara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin. Saya Muhammad Akmal bin Kamizi daripada Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru ingin membicarakan dan mengupas satu persatu persoalan berkenaan dengan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu Malaysia prihatin terhadap alam sekitar. Hadirin sekalian, dasawarsa ini kita selalu mendengar di akhbar-akhbar, berita di TV maupun radio tentang pelbagai masalah alam sekitar yang berlaku di negara ini. Contohnya, pencemaran sungai seperti di Sungai Kim Kim Johor dan pencemaran udara seperti jerebu yang acap kali kita dengar setiap tahun di negara kita. Namun, dalam era pasca COVID-19 ini, alam sekitar bertambah baik dan mula terpelihara. Buktinya, menurut berita yang dikeluarkan oleh Esro Awani, indeks pencemaran udara di beberapa tempat di negara kita berada pada tahap sederhana, iaitu bawah 60, dan ada juga yang berada pada tahap terbaik, iaitu bawah 50. Bukan itu saja, bahkan beberapa sungai di Malaysia seperti Sungai Gombak, Sungai Wei dan Sungai Kim Kim di Pasir Gudang yang terkenal dengan isu pencemaran serta dipenuhi tumpukan minyak semakin pulih dan jernih. Malaysia turut meraih anugerah bertaraf antarabangsa, iaitu Anugerah Penguatkuasaan Alam Sekitar Asia Kelima oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam usaha kerajaan melindungi alam sekitar di Malaysia. Selain itu juga, Malaysia berada di kedudukan ke-68 di antara semua negara lain dalam keputusan 2020 Indeks Prestasi Alam Sekitar yang dikeluarkan oleh Universiti Yale. Ini menjadi satu pertanda positif, khususnya keadaan alam sekitar di negara kita. Menurut Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, AWER, S. Pia Rapakaran, berkata, namun harus diingat, pelaksanaan PKP hanyalah sekadar mengurangkan aktiviti ekonomi manusia secara besar-besaran di seluruh dunia. Ia hanya bersifat sementara dan bukan kayu pengukur bagi mengurangkan beban pencemaran daripada aktiviti manusia kepada alam sekitar. Dan apabila PKP ditamatkan, kita akan kembali dalam keadaan ekonomi yang biasa. Pada masa yang sama, permintaan kepada bahan mentah dan produk-produk juga akan kembali kepada rutin yang lama. Dan ini meningkatkan semula tahap pencemaran alam sekitar seperti sebelum ini. Justru, pelbagai usaha perlu dijalankan oleh semua pihak dalam memelihara dan memelihara alam sekitar di negara ini. Setiap individu, tak kira pangkat, bangsa dan agama, perlulah bersama-sama memelihara alam sekitar dengan sentiasa menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sarap merata-rata. Perkara ini mungkin dianggap remeh dan perkara biasa yang selalu didengari. Namun, perkara yang remeh inilah yang ramai di antara kita tidak ambil peduli. Hal ini kerana tanpa kesedaran dan rasa tanggungjawab setiap individu dalam memelihara alam sekitar di negara kita, maka sudah tentu kehidupan rakyat di negara ini semakin terancam kerana alam sekitarnya yang tercemar. Sebagai contoh, pencemaran yang berlaku baru-baru ini di tali air Kampung Baru Seri Aman yang berlaku kerana sifat tak bertanggungjawab sesetengah individu yang membuang sisa toksik kimia ke dalam tali air tersebut. Di samping itu, masyarakat juga memainkan peranan penting dalam usaha memelihara alam sekitar. Dan kita bersyukur masyarakat di negara ini sedar akan kepentingan memelihara alam sekitar dan berganding bahu bersama-sama memastikan alam sekitar di negara ini kekal bersih. Buktinya, berdasarkan rekod aduan pencemaran diterima Jabatan Alam Sekitar JAS, terdapat peningkatan pada 2019 dan 2020 berbanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan
peningkatan kesedaran awam dalam kalangan masyarakat yang lebih peka dengan isu alam sekitar. Tambahan pula, pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan JKK di kampung-kampung dan juga rukun tetangga di taman-taman yang selalu mengadakan program gotong royong di kawasan mereka. Selain itu, kerajaan berperanan penting dalam menguatkuasakan undang-undang bagi menahan individu-individu tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. Dasar pendidikan negara juga memainkan peranan penting dalam membentuk kesedaran generasi muda terhadap pentingnya memelihara dan memelihara alam sekitar di negara ini. Jadi kesimpulannya, pelbagai langkah perlu dilaksanakan dalam menjamin pemeliharaan serta pemeliharaan alam sekitar. Setiap pihak di setiap peringkat seharusnya memainkan peranan masing-masing. Perkara ini merupakan usaha yang kolektif di mana dengan pelibatan setiap di antara kita dapat membuahkan hasil yang sangat berbaloi. Semoga alam sekitar di negara ini mencapai tahap terbaik dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia yang prihatin terhadap alam sekitarnya. Malaysia prihatin terhadap alam sekitar.